Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Finvision YouTube channel. Terima kasih kerana telah menekan video ini. Dan aku for sure, of course, bila kau tekan video ni, kau nak tahu sedikit apa benda konten dalam video kali ni. So based on the thumbnail itself ataupun wallpaper kat belakang ni, of course kita akan cakap tentang X-Men ataupun news tentang X-Men. So basically when we hear apabila kita mendengar X-Men, Wolverine ataupun Phoenix dan sebagainya, of course kita mengingat kembali zaman-zaman di mana kita membesar dengan filem-filem franchise X-Men, Deadpool dan sebagainya. Sebelum MCU memasuki era perfilman kan, sebelum Iron Man diperkenalkan, Captain America, Thor, Hulk dan sebagainya, kita dikenalkan dengan franchise Fox, iaitu filem-filem X-Men seperti Logan, X-Men, Deadpool, and after that X-Men Days of Future Past, The Wolverine, X-Men Apocalypse dan banyak lagi filem X-Men. Like literally semasa kita membesar ni daripada sekolah rendah pergi ke sekolah menengah, kita banyak kenal dengan karakter-karakter mutant ni kan. Dan for sure filem X-Men juga, kalau budak-budak baru nak budak-budak baru nak kenal tentang erti superhero ataupun erti mutant ni, diorang boleh tengok balik, dia boleh refer balik kepada filem-filem X-Men yang terdahulu. Sebab literally filem mutant kita tak dapat lagi dalam MCU. Aku tahu ada some of filem yang dah keluar sebenarnya, tapi mereka tidak mempunyai impak yang begitu besar di dalam MCU maupun di dalam phase 1 sehinggalah phase 4 itu sendiri. Apabila kita melihat filem-filem yang MCU tawarkan kepada dia punya audience selama 10-11 tahun ini kan, mereka telah menawarkan filem-filem yang gempak ataupun filem-filem yang mempunyai impact yang begitu kuat. Contohnya seperti The Avengers, Age of Ultron, Avengers Infinity War, Avengers Endgame dan sebagainya. Filem-filem Infinity Saga ini begitu memegang hati audience of MCU ni, dan aku rasa itulah juga expectation yang ditunggu-tunggukan oleh peminat-peminat X-Men ataupun peminat-peminat mutant. Berita yang aku mahu sampaikan kepada korang semua hari ini, right now, this moment, berita yang aku nak sampaikan adalah Marvel Studio. Alright, Marvel Studio sekarang ini sedang mencari director kepada filem X-Men di dalam MCU sendiri. Yes, sekarang ni Marvel Studio tengah mencari director, pengarah. Sekarang ini X-Men ataupun live action X-Men belum disiarkan lagi untuk MCU punya franchise. Belum tak pernah ada pun. Kalau ada, kau bagi tahu aku. Aku tak tahu aku salah pandang, tapi aku rasa memang tak ada pun MCU keluarkan filem live action X-Men. So sekarang ni memang tak ada langsung. So in the future, dalam 2-3 tahun ni ataupun setahun lebih ni, kita akan dapat karakter-karakter mutant ini di dalam MCU dan akan suit very well dengan storyline storyline MCU yang diorang akan tawarkan kepada kita semua. Sebab juga nanti di dalam MCU Phase 4 ni juga akan diperkenalkan X-Men Animated Series tu. Aku rasa korang aware dengan benda ni. Di dalam Marvel Phase 4 nanti kita akan mendapat salah satu series kartun sama macam What If tu kan. Kita akan dapat dalam Disney Plus nanti. So aku rasa itu adalah reference ataupun itu adalah teaser kepada audience semua yang mana MCU akan memperkenalkan X-Men. Soon or later memang akan ada live action. Dan sekarang ni proses pertama untuk menjalankan progress tersebut adalah dengan mencari pengarah yang terbaik untuk mengarah filem tersebut. Sebab kita tak nak filem-filem X-Men di dalam MCU later on muncul dalam MCU nanti menjadi salah satu filem yang gagal. Sebab kita tengok filem-filem MCU filem-filem yang mempunyai satu genre yang begitu solid, genre yang begitu kuat, contohnya seperti Infinity Saga yang aku mention tadi kan. Mereka mempunyai pengarah seperti Russo Brother dan sebagainya kan. Mereka mempunyai pengarah yang begitu mempunyai satu vision dan mission yang mana apakah filem ini akan terjadi, apakah motif filem ni, dan apakah pengakhiran filem ni, dan apakah kesinambungan daripada filem ini. Itu adalah benda-benda yang kita perlu consider, benda-benda yang pengarah kepada filem tersebut perlu fikirkan daripada A hingga Z. Kalau kita nak cakap pasal X-Men kita maybe lah X-Men tidak offer movie yang begitu banyak seperti MCU tawarkan. MCU sekarang ni dah ada banyak gila filem, dah ada series pun dah ada, animated series pun dah ada kan. X-Men ataupun The Mutant itu sendiri tidak menawarkan begitu banyak filem. So
Dan apabila kau tidak menawarkan begitu banyak filem, there is a lot of flaws di dalam movie kau. Contohnya seperti aku dapat mention dua je. Aku tak pernah tengok The New Mutant. The New Mutant adalah filem mutant yang paling latest ataupun filem X-Men yang paling latest, dia itu keluar pada tahun 2020. Dan sebelum tu, right before The New Mutant tu muncul, apa yang The Dark Phoenix, aku tak ingat tajuk dia tu. Yang Dark Phoenix tu pun merupakan filem yang gagal untuk X-Men ataupun untuk Fox punya franchise. Basically MCU ataupun Kevin Feige ataupun orang-orang atasan di atas sana, mereka tidak mahukan franchise X-Men di dalam MCU ini gagal seperti itu. Sebab macam aku cakap tadi, filem-filem Infinity Saga, diorang telah meletakkan expectation ataupun momentum yang tinggi dekat dunia perfilman of superhero ni kan. Kalau kita cakap pasal superhero, apakah filem superhero kau yang terbaik? Of course kita akan mention Avengers Endgame, Avengers Infinity War dan sebagainya. Sebab itu kau boleh name another filem-filem superhero, tapi is quite difficult untuk reach those kind of level seperti Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home kan. Susah. So apa sekarang ini, apa yang MCU sedang tawarkan kepada kita semua sangatlah menakjubkan. Tak kira daripada segi filem filem solo ataupun filem team up ke, memang sangat menakjubkan. Itu tidak boleh nak deny. Itu adalah fakta yang kau belajar hari ni. Apa yang aku fikir is X-Men ataupun The New Mutant ni akan meluaskan lagi cabang ataupun membesarkan lagi universe MCU itu. Sebab X-Men ataupun kita panggil mutant itu sendiri, mereka mempunyai banyak sinopsis ataupun banyak jalan cerita yang kita perlu tahu. Berbeza dengan Eternals, kita tahu mereka semua itu skeptical ataupun mereka mempunyai satu hala tuju. Tapi berbeza dengan X-Men, aku tahu some of you guys maybe ada yang worried ada yang risau di mana, tapi tak ke kalau X-Men muncul dalam MCU nanti banyak benda yang kita kena catch up. Yes, of course. Memang itu pun tujuan dia sebenarnya. Kalau Eternals, macam aku cakap tadi, Eternals mereka bergerak dengan satu hala tuju saja. Background of Eternals, karakter Eternals dan sebagainya. Itu adalah hala tuju, kosmik punya karakter kan. Berbeza dengan mutant ataupun X-Men, mereka mempunyai banyak karakter seperti Wolverine kan. Of course Wolverine adalah karakter paling ikonik di dalam X-Men, dan juga Rock, apa lagi, Storm, lepas tu Gambit, Phoenix, dan banyak lagi lah. Literally when we talk about mutant, there is a lot of opportunities dan jalan cerita yang kau boleh sampaikan kepada audience. Mahupun mereka maybe tidak membuat atur cara ataupun flow movie ataupun flow series kepada X-Men ini sama seperti mereka memperkenalkan Iron Man dulu, mereka memperkenalkan Captain America dulu, lepas tu Hulk pula slow-slow kan. Mereka for sure, aku rasa mereka tidak akan go in that way. Lepas ni kan, we will see that kalau kita mahu melihat karakter punya origin dan sebagainya, kita akan tengok dekat Disney Plus. Aku rasa itu adalah jalan yang terbaik lah untuk boost up Disney Plus itu sendiri, dan juga boost up MCU punya filem dan juga series. So when we talk about filem, mereka akan selalu menawarkan impak yang begitu besar untuk setiap filem yang mereka akan tawarkan lepas ni. Apa yang mereka akan tawarkan dekat Disney Plus is filem-filem origin, filem-filem di mana korang mahu mengenal karakter tersebut, filem-filem korang mahu mengetahui background of that karakter. Contohnya seperti Gambit. Aku tak sabar Gambit aku nak dia ada one day. Aku tak tahu, maybe 5 years from now. Ataupun Rock sendiri, Storm, banyak lagi lah, Beast kan, banyak Professor X ke apa, kau boleh name it. Aku tahu korang punya ada taste yang tersendiri untuk karakter mutant ni. Contohnya Deadpool aku suka. So itu adalah opportunities. Apa yang aku ceritakan sekarang ni adalah opportunities yang X-Men ataupun mutant akan tawarkan kepada franchise MCU lepas ni. Dan apabila kita bercakap tentang tajuk, alright, when we talk about tajuk, mereka pun, aku rasa since aku cakap hari ini adalah proses ataupun progress yang pertama di mana mereka sedang mencari director. So after that, lepas mencari director, kita kena cari pula pelakon-pelakon baru kan. When we talk about pelakon baru, of course, you like it or not, memang kita akan dapat pelakon-pelakon baru lepas ni. Tak kira lah, aku tahu pelakon Wolverine ataupun pelakon Logan itu, iaitu Hugh Jackman, merupakan pelakon yang sangat ikonik, dan dia seperti dilahirkan untuk
karakter Wolverine ataupun Logan ni kan. Tapi soon or later memang kita kena move on dengan benda ni, sama macam kita move on dengan Robert Downey Jr. iaitu Iron Man. Kita memang kena move on lepas ni. Untuk kebaikan MCU dan untuk kebaikan franchise ini, mereka terpaksa untuk memilih pelakon baru dan juga membuka peluang pekerjaan kepada pelakon-pelakon yang baru naik tu untuk expandkan dia punya lakonan. Juga aku rasa mereka tidak akan memperkenalkan X-Men in the first place. Mereka akan memperkenalkan The Mutant itself. Sebab tak silap aku, Doctor Strange Multiverse of Madness akan memperkenalkan X-Men dan like a lot of character lagi lah, Fantastic Four apa, name it semula. Tapi sekarang ni kita tengah cakap pasal X-Men ataupun Mutant. So like it or not, aku rasa somehow mereka akan memperkenalkan Doctor Strange Multiverse of Madness kontra of House of M. Kalau korang tahu, House of M merupakan satu series comic book di mana Wanda dia telah menghentikan mutant. Dia telah vanishkan mutant di seluruh dunia pada waktu itu. Tapi apa yang aku rasa adalah Wanda, benda ni tak betul pun, aku serious tak, jangan anggap benda ni serious, take it from a grain of salt. Anggap benda ni just fun rumours di mana di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness dia akan memperkenalkan mutant. Let there be mutant. Kenapa? There must be a way lah. Aku rasa there must be a way, macam in order untuk anak Wanda dan juga anak Wanda lah untuk lahir ke dalam universe tu adalah dengan memperkenalkan mutant sendiri di dalam universe MCU. Aku rasa itulah. Asal tiba-tiba cakap pasal Doctor Strange Multiverse of Madness. Cakap balik pasal X-Men tadi. So siapakah? That is the major question right now. Sebab kita tak nak filem X-Men ni flop. Seperti filem-filem Dark Phoenix, The New Mutant, kita tak nak. Aku tak nak filem-filem X-Men di MCU jadi macam tu. Okay. So apa yang korang rasa? Siapakah director yang terkenal yang mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengarah untuk mengarah filem X-Men yang mungkin mempunyai impact yang begitu besar di dalam MCU future nanti. So apa pendapat korang? Tolong leave a comment down below. Bagi tahu aku satu nama. Tak kira lah Matt Reeves ke, Russo Brother ke, anyone, kau boleh name it dan bagi tahu aku sebab kenapa dia adalah pengarah yang sesuai untuk filem X-Men live action nanti. So without being said, itu adalah video untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda di sini dan aku harap korang enjoy konten untuk hari ini. Alright, so without being said, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe semua. Assalamualaikum dan bye bye.